Assalamualaikum kelas. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas Sains tahun 2 bersama dengan Sir Samin. Baik, untuk hari ini kita akan sambung lagi tajuk kita berkaitan dengan kemahiran proses sains ataupun dengan ringkasnya kita panggil KPS. KPS, kemahiran proses sains. Baik, untuk hari ini kita akan sambung lagi dengan dua kemahiran proses sains. Yang pertama, sebelum itu, kamu ambil buku teks kamu, teks sains tahun 2. Kemudian rujuk buku teks dan tengok muka surat 8 dan 9. Buka muka surat 8 dan juga buka muka surat 9. Baik, ini muka surat 8 dan ini ialah muka surat 9. Baik, tajuk kita untuk hari ini ialah mengukur dan menggunakan nombor. Tajuk yang pertama, mengukur dan menggunakan nombor. Apa itu mengukur dan apa yang dimaksudkan dengan menggunakan nombor? Baik, kita tengok dahulu cerita ini. Dialog ini yang budak perempuan dan juga seorang budak lelaki. Berat saya 24 kilogram. Bagaimanakah kamu mengukur berat kamu? Saya mengukur berat saya dengan alat penimbang ini. Budak lelaki ni tanya kepada budak perempuan, berapa budak perempuan bagi tahu berat dia 24 kilogram. Budak lelaki tanya macam mana dia ukur. Macam mana dia ukur? Dia kata saya gunakan alat penimbang. Baik. Ini. Lepas tu budak lelaki itu pun naik ke atas penimbang dan berkata, budak perempuan tu kata, berat kamu 35 kilogram. Kamu lebih berat daripada saya. Walaupun umur kita sama, tetapi berat kita berbeza. Baik, apa yang dimaksudkan ini ialah walaupun kamu berumur sama. Berapa umur kamu? Berapa? 8 tahun. Katakan Adam Zikran dan juga Hadif beratnya tak sama. Mungkin Adam Zikran lebih berat daripada Hadif. Ataupun siapa lagi ada dalam kelas kita? Mari kita fikir. Kita ada Rafiq. Mungkin Rafiq lebih berat daripada Adam Zikran. Nurul dan Kanang mengukur berat badan mereka dengan menggunakan alat piawai yang sesuai. Mereka telah menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Jadinya mengukur dan menggunakan nombor. Apa yang kita boleh kata ialah mengukur dan menggunakan nombor, mengukur menggunakan alatan dan menggunakan unit piawai yang betul. Apa unit piawai? Contoh kita ada ketika macam mana kita nak buat. Tengok contoh yang beri pertama sebagai pembaris. Tahu pembaris? Pembaris yang kita biasa guna, tak kisahlah pembaris besi ataupun pembaris plastik. Alat yang kita gunakan untuk mengukur ialah pembaris. Unit untuk pembaris ialah sentimeter, cm. cm. Yang kedua, kita boleh gunakan juga penimbang berat. Kamu tengok kalau ibu kamu ke ayah kamu ke ada penimbang kat rumah. Buat apa? Untuk tentukan berat berapa. Kotlah hari ni beratnya berkurangan sebabkan diet. Jadinya alat penimbang yang digunakan dan unit dia ialah kg, kilogram. Kg, kilogram. Benda ni biasa. Kebanyakan rumah sekarang ada pembaris dan juga penimbang berat. Jadinya kita ukur guna kedua-dua benda. Dan unit yang kita gunakan untuk pembaris, untuk panjang kita guna cm, dan untuk berat kita gunakan kilogram, kg. Baik, itu yang pertama.
kita masuk ke tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua masih lagi menggunakan buku teks, tapi kita tukar kepada muka surat 10 dan juga 11. Muka surat 10 dan juga muka surat 11. Tajuk yang kita akan tengok hari ini untuk yang berikutnya ialah tajuk berkomunikasi. Berkomunikasi. Apa tu berkomunikasi? Berkomunikasi ialah kita menyampaikan maklumat kepada orang. Mari kita tengok dulu. Mari kita perhatikan jadual tugas kelas 2 Arif. Ini kelas 2 Arif. Pada hari Isnin, apa tugasan yang ada ialah menyapu, membersih tingkap, menyusun meja dan memadam papan putih. Okey, pada hari Isnin, tengok siapa yang bertugas. Ismail, Ramlah. Kamu tengok sendiri. Selasa siapa, Rabu siapa, Khamis siapa dan Jumaat siapa. Jadual tugasan ni kita biasa tengok kat mana? Dalam kelas kita. Tapi kadang-kadang di rumah ada juga ibu atau bapa yang buat jadual tugasan. Contoh Isnin, ayah kena sapu rumah, kena sapu sampah. Bersih tingkap, ambil Rizal bersih tingkap. Menyusun meja, bagi siapa susun meja? Katalah kat rumah tak ada meja nak susun, buang sampah. Siapa buang sampah? Kata adik buang sampah. Macam itulah. Okey, maklumat dalam jadual di atas boleh memberikan jawapan kepada soalan berikut. Apa dia soalan yang kita nak tanya? Baik, yang pertama, siapakah yang ditugaskan untuk menyapu pada hari Rabu dan Khamis? Baik, tengok hari Rabu. Siapa yang ada? Yang kena sapu, menyapu. Siapa yang kena? Kamu tengok dulu. Kamu catatlah jawapan kamu di mana-mana. Okay, yang kedua, berapakah bilangan murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu? Susun meja, berapa orang yang ditugaskan? Dan yang ketiga, siapakah yang bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu? Siapa yang kena bertugas 2 kali? Cuba cari nama siapa yang kena. Siapa yang kena, kamu tengok. Okey, kemudian kita tengok apa jawapannya. Cuba catat dulu. Tengok dulu. Perhatikan dan kamu cuba tengok jawab soalan dan cari jawapan dia. Okey, baik. Tengok yang pertama, siapa yang ditugaskan untuk menyapu pada hari Rabu dan Khamis? Tengok, kita tengok. Pada hari Rabu, Hairun dan Yana. Pada hari Khamis siapa pula? Pada hari Khamis, Santi dan Syamim. Pandai. Siapa yang boleh jawab betul itu? Bagus. Tak betul? Tak apa. Cuba lagi. Yang kedua, berapakah bilangan murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu? Bilangan murid menyusun meja. Tengok. Isnin, berapa orang? 2. Selasa, 2. Rabu, 2. Khamis, 2. Jumaat pun 2 orang. Jadinya, berapa orang? Berapa? Ya, 10 orang yang perlu menyusun meja. Ada 10 orang. Yang ketiga, siapakah yang bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu? Tengok balik siapa yang 2 kali. Yang ini memang susah sikit sebab tengok pun pening. Nama macam-macam nama yang ada. Okay, tengok siapa yang kena. Baik, yang kena ialah Hairun. Hairun kena hari Rabu dia kena sapu sampah. Hari Jumaat Hairun kena padam papan putih. Jadinya tadi apa kamu buat? Kamu mencatat. Kemudian kamu tengok jadual ini. Jadi mencatat dan membacakan maklumat adalah antara bentuk kemahiran
komunikasi. Kemahiran komunikasi ini sangat penting dalam mata pelajaran sains. Okey, dalam sains memang kita guna komunikasi. Okey, kemahiran komunikasi juga boleh dilakukan dalam bentuk gambar, carta, graf dan model. Okay, baik, kita tengok. Okey, tengok yang ini. Okey, berkomunikasi. Okey, seringkaskan ialah menyampaikan maklumat dalam pelbagai bentuk. Kalau kamu ingat lagi, masa tahun 1, kamu ada juga belajar tentang kemahiran proses sains iaitu berkomunikasi. Kita tengok, kita ulang balik. Kita ingat balik gambar ni. Gambar apa ni? Kalau bahasa kita panggil ladybug. Ladybug. Okey, baik. Kalau kita ingat lagi, dalam tahun 1 kita belajar 3, iaitu cara berkomunikasi melalui lisan. Lisan tu kita cakap dengan kawan kita. Contoh dia kata nak tengok kumbang yang ada di hujung ni. Kumbang kura-kura berwarna merah dengan tompok-tompok hitam pada sayapnya. Kamu cakap. Contohnya kamu kata kawan saya mempunyai rambut yang kerinting. Kawan kamu tu siapa? Contoh kamu katalah kawan kamu tu Rafiq. Rafiq ada rambut yang kerinting. Okay. Kemudian yang kedua ialah lakaran. Kamu lukis gambar menggunakan atau berpandukan kepada apa yang kawan kamu kata. Kemudian kamu juga boleh membuat tulisan. Tulisan tidak bermaksud kamu tulis atas kertas sahaja. Kalau kamu type di komputer pun dikira sebagai tulisan. Kamu tengok benda, kamu tulis dalam WhatsApp, itu pun dikira sebagai tulisan. Okey. Jadinya yang ini 3 kemahiran masa tahun 1. Okey. Untuk tahun 2, kita tambah lagi 4 cara untuk berkomunikasi. Kita boleh menggunakan gambar. Kamu tunjuk gambar. Kamu ambil gambar satu benda, kamu tunjuk. Itu juga kamu menyampaikan maklumat. Okay. Yang kedua, boleh juga menggunakan model. Model bukan bermaksud hak yang ambil gambar model tu yang posing tu, bukan. Tapi lebih kepada model 3D. Anak patung haiwan, harimau ke, singa ke, ada patung tu, itu dikira sebagai model. Okey, kemudian kita ada juga carta. Kamu lukis carta, buat satu carta. Macam yang tadi tu, carta jadual tadi tu pun kira sebagai carta. Ataupun kita juga boleh menggunakan graf. Kamu menceritakan sesuatu menggunakan graf. Okey, baik. Jadi itulah 2 kemahiran proses sains yang kita telah tengok hari ini. Yang pertama ialah mengukur dan menggunakan nombor, dan yang kedua ialah berkomunikasi. Jadi ingat, mengukur dan menggunakan nombor, kita guna alatan yang sesuai. Kita gunakan alatan yang sesuai. Apa tadi? Tengok. Kita ada guna pembaris, kita ada guna penimbang untuk berat dan juga panjang. Kemudian kita ada ni tadi menggunakan nombor. Kita ada pembaris dan kita ada penimbang, dan kemudian kita kita berkomunikasi. Yang saya tadi ada 3 yang kita belajar masa tahun 1, dan yang lebihan masa kita belajar yang tambahan 4 lagi yang kita belajar pada tahun 2. Okey. Dia main ulang balik semua dah ni. Dia ulang balik, asal balik dah. Okey. So yang 3 tu lisan, lakaran dan juga
tulisan, kemudian tambah lagi 4 gambar, model, carta dan juga graf. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Nantikan tugasan yang akan saya bagi dalam WhatsApp nanti. Okey, baik, jumpa lagi di minggu hadapan. Okey, bye-bye.